الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita baru saja selesai daripada hari yang keempat Tasyrik, yang mana kita menyambut Hari Raya Aidil-Adha, Hari Raya Kurban. Yang terakhir kita menyembelih binatang kurban sampailah pada hari yang terakhir. Tapi biasanya kita hanya sambut satu hari jelah. Kita sebelah sini ni kita menyambut satu hari je, lepas tu habis. Sebab kita fikir hari raya tu hari raya haji. Dia bukan hari raya kurban, hari raya haji. Bila kita bubuh nama dia hari raya haji, maknanya yang raya tu hanya orang yang pergi haji je. Orang yang tak pergi haji ni tak raya lah. Tapi kalau kita buat nama dia hari raya kurban, insya-Allah kuat. Sebab hari kurban tu kita akan kurban sama-sama. Tapi daripada kecil tu kita ditanamkan dengan satu pemikiran raya haji. Saya pun masih ingat raya haji tu orang yang pergi haji lah raya. Orang yang tak pergi haji ni tak raya lah. Dan yang raya di Malaysia ni pak-pak haji je lah, dengan mak-mak haji. Lepas tu tak raya. Orang tak pergi haji tak raya. Akhirnya kita jadi terbalik tu. Di mana-mana pun kita dah, ustaz-ustaz pun cakap, guru pun cakap, Hari Raya Aidil-Adha ni hari raya yang paling besar, hari raya akbar. Tapi kita hanya menyambut dia dengan hari yang kecil. Hari yang kecil, Hari Raya Aidilfitri itu kita sambut besar-besaran. Masya Allah. Itulah kita. Macam mana kita nak ubah? Bila nak ubah pun tak tahu lah. Nak ubah paradigma, nak ubah cara merayakan. Sebab kadang-kadang kita sedih juga tengok hari raya orang tak ambil kisah. Ini hari yang besar ni di sisi Allah. Masya Allah, sangat agung, sangat besar di sisi Allah. Tapi di sisi kita langsung tak ada. Ya orang Melaka lah. Orang Melaka, orang Johor, orang Perak, orang Kedah, orang Negeri. Dia tolak aku je, Kelantan Terengganu je. Betul? Katanya orang Kelantan Terengganu memang meriah, memang besar-besaran, memang hebat, jam jalan. Orang balik kampung, terowong, jalan karak tu memang arah ke sana semua jam jalan. Sebab mereka merayakannya besar-besaran. Bagi kita, subhanallah,
Sama juga dengan kita menghadapi hari, Nabi kata di antara Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Adha, itu 2 hari yang besar. Ada satu lagi hari yang lagi besar pada itu, Hari Jumaat. Hari Jumaat ni lebih besar lagi daripada Hari Raya Aidilfitri, daripada Hari Raya Adha. Lagi besar lagi. Tapi macam mana kita sambut Jumaat? Hari ni lah. Macam biasa, pergi sembahyang, balik. Tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun yang meriah pun. Cuma datang sembahyang dengan khutbah. Tu pun terlelap pula untuk khutbah. Ish. Tak tahu lah kalau sempat sunat, mandi sunat hari raya, sunat hari raya, sunat hari Jumaat. Mandi sunat hari Jumaat. Sebab nak nyambut hari Jumaat. Sunat simpan pakaian warna putih. Maksudnya hari yang lain tu simpan baju tu standby untuk pakai hari Jumaat. Di sunat kita simpan baju warna putih, gosok siap-siap, simpan. Hari Senin jangan pakai, Selasa jangan pakai, Rabu jangan pakai. Kalau ada selain je lah. Kalau ada banyak lain tak apa. Yang baju yang cantik sebab nak rayakan hari Jumaat, nak membesarkan hari Jumaat. Itulah keadaan. Kenapa? Sebab Nabi suka pakai baju warna putih. Nabi suka pakai warna putih dipakai pada hari Jumaat. Sunnahnya begitu. Walaupun kita ada pakaian yang paling cantik, harga paling mahal, asalkan dia bukan warna putih, jatuh harganya, martabatnya. Walaupun warna apa sekalipun, mahal, cantik, segala macam, kainnya daripada jenis yang paling lembut sekalipun, kalau dia bukan warna putih, tak ada nilai. Macam itulah hari Jumaat. Tapi hari raya lain pula. Hari raya sunat pakai pakaian baru. Tak kira warna apa pun tak kisah, asalkan dia baru. Kita kadang tak apalah pakai baju lama pun tak apalah. Bukan, kita kena ikut sunnah begitulah. Sekurang-kurangnya dalam diri kita tanamkan satu sunnah yang kita sedang menjaga. Tiap-tiap orang, aku insya-Allah aku jaga sunnah ni. Ni sunnah Nabi yang sedang aku jaga, insya-Allah. Apa dia? Ada janggut, jemput janggut, jadilah jaga sunnah Nabi. Aku jaga sunnah Nabi sebab Nabi kata sebelum tidur baca Qul Al-Falaq, An-Nas. Jaga sunnah Nabi. Aku jaga sunnah Nabi insya-Allah sentiasa dengan sorban. Aku jaga sunnah Nabi sentiasa sebelum tidur akan sembahyang sunat witir. Semua orang masing-masing kita ada menjaga sunnah Nabi. Barang siapa yang menjaga sunnah Nabi SAW, Nabi kata di akhir zaman, di waktu orang yang tak ambil kisah dengan sunnah Nabi, ganjaran pahalanya seperti 100 orang yang mati syahid. Satu sunnah Nabi kita jaga, ganjaran pahalanya insya-Allah Nabi kata seperti 100 orang yang mati syahid. Tuan-tuan, nak dapat 100 orang tak susah. Ni nak dapat sunnah hari Jumaat, banyak tuan-tuan besar hari Jumaat pakai baju pakaian warna putih. Carilah apa-apa. Sebab nak jaga sunnah Rasulullah SAW. Bila Nabi sukanya kita buat, bila Nabi sukanya kita buat. Kita takut. Kita ni kadang-kadang sekarang ni lagilah akhir-akhir zaman, ya Allah, dengan Syiahnya, dengan Wahabinya, dengan macam-macam fahaman lah kita dengar akhir zaman ni. Dulu tak bising sangat, sekarang dah riuh. JAKIM keluarkan kenyataan 200,000 lebih. Tuan-tuan, Syiah 200,000 lebih dah. Tu yang keluar surat khabar. Dia nak faham senang je. Kalau dalam kenyataan keluar 200,000, tu yang tertulis. Yang tak tertulis kali je dengan 3. Kali dengan 3. Dua-dua lagi tu. Kalau nak faham, dia kata, kalau dia kata ada 100,000 pedagang dadah dalam catatan, sebenarnya berapa? Kalilah dengan 3. Itu fahaman dia. Kalau 200,000 orang Syiah, Allah, 500 juta, 600,000 lebih orang dianggarkan yang terlibat dengan Syiah. Ni bukan orang tak sekolah ni, bukan cerdik-cerdik. Jadi kita nak guru, cari guru yang sahih, ilmunya sahih dengan amalan sunnah wal jamaahnya, tetap menjaga sunnah-sunnah Nabinya. Kena jaga. Akhir zaman ni kena jaga. Kalau tidak tuan, habis kita besok. Cara nak jaganya macam mana? Macam inilah, menghadiri majlis-majlis ilmu dan majlis kita terbuka. Kadang-kadang kita risau juga majlis-majlis tertutup, tersorok, dia ahli-ahli dia saja, orang lain tak boleh join. Ni bahaya ni. Takut dia jadi pencemarian tak sah. Jadi cari guru-guru yang sahih ilmunya. Di akhir zaman lagi lah kita susah nak jaga. Dipegang sunnah Nabi, jaga sunnah Nabi. Sehingga Nabi kata di akhir zaman orang nak jaga sunnah Nabi itu seperti menggenggam bara api. Genggam bara api macam mana? Kalau genggam, tangan terbakar. Kalau lepas, bara jatuh.
Itulah rupa nak jaga sunnah Nabi akhir zaman. Kalau kita genggam tembakau, orang kata macam-macam penghinaan orang, kata-katalah, tak apalah, macam aku genggam berapi lah. Tetap kita jaga sunnah Nabi SAW. Biar terbakar pun terbakarlah, beruntunglah, kata Nabi, orang yang menjaga sunnahku. InsyaAllah tu baru mukadimah, belum isi cerita lagi malam ni lain. Malam ni tajuk dia sabar menghadapi bala dan kesukaran. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanad dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ghulam, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna?" Qultu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Hai anak, sukakah saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat, semoga Allah memberi manfaat bagimu?" Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, "Ihfazillahu yahfazuk." Baiklah ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddati, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apa kata Nabi? Nabi kata, jagalah perintah Allah ni. Maukah aku mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang memberi manfaat bagimu? Jawab Ibnu Abbas, mau Rasulullah. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni duduk dengan Rasulullah daripada kecil lagi. Jagalah perintah Allah, nescaya Allah menjaga padamu. Satu, ihfazillah yahfazuk. Jaga perintah Allah, nescaya Allah jaga padamu. Satu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah larangan Allah, kerana Allah selalu di hadapanmu. Dua, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Mendekatlah kepada Allah di waktu senang, nescaya Allah menolong kamu di waktu susah. Satu, jagalah perintah Allah, nescaya Allah menjagamu. Yang kedua, jagalah larangan Allah, kerana Allah selalu di hadapanmu, maksudnya Allah selalu memerhatikan. Yang ketiga, dekatlah kepada Allah di waktu senang, nescaya Allah akan menolong kamu di waktu susah. Kemudian apa lagi? Iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah, dan jika minta tolonglah kepada Allah. Telah kering apa yang ditulis oleh qalam dalam Lauh Mahfuz tentang apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka kalau umpama makhluk semuanya akan berbuat sesuatu yang berguna bagimu, yang tidak ditakdirkan Allah bagimu, mereka tidak dapat berbuat itu. Demikian pula jika mereka berusaha akan mengganggu engkau dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atasmu, tidak dapat mereka berbuat itu. Beramallah kepada Allah dengan syukur dan yakin, dan ketahuilah bahawa sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu sangat baik, dan kemenangan itu berserta dengan kesabaran, dan kelapangan itu di samping kesukaran, dan bahawasanya tiap-tiap kesukaran pasti akan ada kelapangan dan keringanan. Baik, kita nak tengok tadi yang Nabi kata, ihfazillah yahfaz. Jagalah perintah Allah, Allah akan jaga kepadamu. Sekarang kita jaga tak perintah Allah? Kita tengok waktu semayang lah. Waktu semayang, kita datang semayang ni setelah dipanggil ataupun belum dipanggil kita sampai. Kalau dipanggil baru sampai, belum termasuk orang yang menjaga perintah Allah. Yang menjaga sebelum dipanggil dah sampai, jaga. Zuhur pukul 1 minit 12.59. Tu yang jaga waktu lah. Dia tahu. Yang lain tu dia tunggu azan. Tunggu tak ada azan. Tak ada zuhur, tak ada zuhur. Orang tak sembahyang zuhur ni.
Sebab kita selalu menunggu dipanggil baru datang. Kankah kalau kita bersedia untuk diperintahkan bila-bila masuk, sedangkan kita tahu dah pukul 1 tu perintah dah. Memang turun perintah zuhur, begitulah jamnya. Tak payah tunggu. Kalau begitu kita boleh buat, tuan-tuan, berarti kita menjaga perintah Allah. Salah satu contohnya, saya pesan dekat dia saya juga. Kadang-kadang kita begitu, belum azan lagi, tak apa, belum azan lagi. Belum azan tu kita boleh berbual yang kedai-kedai, yang duduk-duduk, yang rehat-rehat, yang baring kat rumah pun baring lagi. Baring dulu, tak apa, belum azan lagi. Dia tunggu orang panggil. Ruginya kita. Sekarang ni kita nak upgrade sikit supaya belum dipanggil dah sampai. Ini orang yang menjaga. Jangan nanti disuruh baru nak dibuat. Tu nasib baik dipanggil datang. Yang dipanggil tak datang-datang, lagi kesian. Itulah saya selalu sebut. Kadang-kadang kita tengok rumah orang dekat dengan surau, satu pagar dengan surau. Kat rumah-rumah taman perumahan, surau itu rumah dia pagar surau dengan pagar rumah dia bertemu pintu. Pintu belakang boleh, pintu depan boleh. Rumah dekat dengan masjid, tapi dia tak pergi masjid. Allah. Rumah dekat dengan surau, tak pergi surau. Kita ni punya jealous dia tengok rumah dekat dengan surau. Kalau aku lah, memang aku kat surau tu lah. Rumah kedua surau. Silap-silap surau tu rumah pertama, rumah kita je rumah kedua. Punya seronoknya jadi ahli rumah Allah, punya seronoknya berada ke rumah Allah. Tapi ada orang menolak hidayah. Depan mata hidayah Allah, tolak hidayah. Betapa gelapnya hati dia. Mustahil tak dengar, mustahil tak tahu, mustahil tak ambil periksa, mustahil akan dia tak pergi surau rumah Allah. Kita yang duduk jauh, naik kereta, naik basikal, naik motosikal, nak pergi rumah Allah. Orang yang Allah bagi depan pintu rumah, ini bukti bahawa hidayah Allah kepada Allah yang pilih sahaja. Hidayah Allah kepada orang yang Allah pilih. Walaupun depan pintu tak pergi, tak dapat hidayah saja. So kita nak salah siapa ni? Ni Allah lah tak bagi hidayah ni kalau gini. Senang-senang kita salah Allah. Untuk terpilih dalam senarai yang Allah, hidayah Allah, maka kita yang kena meletakkan diri kita dalam senarai itu. Kita kena usaha. Tuan-tuan, malam ni yang terpilih banyak ni. Yang terpilih datang kuliah malam ni banyak ni je. Banyak ni je. Hak lain tak terpilih. Mungkin dia terpilih di tempat lain, dia terpilih di masjid lain, dia terpilih dengan guru lain, dia terpilih dengan di dalam depan TV tengok Al-Kuliah, dia terpilih dengan macam-macam. Malam ni ada Ustaz Kazim di mana? Yasin. Malam tadi Kampung Padang. Yang Kampung Padang tak pergi, yang Yasin pergi, jauh pergi. Dia ikut tempat terpilih. Alhamdulillah masih terpilih dalam tempat majlis ilmu. Pagi esok Syekh Nuruddin di Batu Korok pagi esok. Yang tahu-tahu yang tak pergi, siapa pula tu? Syekh Nuruddin Al-Banjari di Sungai Udang. Siapa yang terpilih terpulang. Siapa yang ada masa sampailah dia ke sana. Allah ada kerja lah, Allah tak boleh pergi lah, Allah anak kecil lah. Tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat seperti demikian, dia termasuk orang-orang yang paling rugi. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Dia buat perangai macam tu, dia termasuk orang yang paling rugi. Yang mana? Janganlah disebabkan oleh harta dan anak pinak kamu menyebabkan kamu lalai daripada ingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Ayat ni banyak kali Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Taala kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak pinak itu fitnah. Sesungguhnya janganlah disebabkan harta dan anak pinak itu menyebabkan kamu lalai. Bila kita kaji balik betul, apa? Harta menyebabkan manusia jadi jahil. Anak-anaklah menyebabkan mak bapak jadi jahil. Kenapa? Bila kita nak datang kuliah maghrib,
Tanya, kenapa tak datang pulang maghrib? Allah tak nak pergilah, ni anak kecil lah. Isteri tak boleh datang, anak kecil dekat rumah, nak kena jaga anak kena jaga anak, jaga anak. Tunggulah anak besar sikit. Bila anak besar sikit, mengandung pula yang kedua. Mengandung pula. Tak boleh pergi dia muntah je pergi masjid. Pening dia kata. Tunggulah yang tu besar, tunggu misalnya Nabi Syah yang dia nak masuk sekolah pula. Sampai anak-anak besar dah pun tak boleh pergi lagi. Betul tak? Anak menyebabkan mak bapak jadi jahil. Suami masih beruntung, nasib baik, boleh pergi. Yang kerja pula mencari harta, tak boleh nak pergilah Allah, hari ni malam ni kerja, kena kerja si malam aja. Pukul 7 pagi besok baru habis. Pasal apa? Kerja. Kerja nak cari apa kalau bukan cari duit, cari harta? Disebabkan harta dan anak pinak, kamu lalai daripada ingat Allah. Kalau ayat tu dalam-dalam kita fikir memang. Antara perjalanan Nabi SAW pergi Isra Mi'raj, Nabi melihat ramai orang dalam neraka. Lalu ditanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa ramai orang dalam neraka ni? Mereka adalah orang-orang yang miskin. Miskin? Adakah mereka miskin harta, wahai Jibril? Tidak. Mereka termasuk orang yang jahil ilmu. Miskin dia, miskin ilmu. Itulah nama dia jahil. Jadi orang miskin yang masuk dalam neraka adalah golongan miskin ilmu, bukan miskin harta. Tu Nabi lihat kenapa mereka jadi miskin ilmu. Inilah antaranya. Mereka kaya harta benda, mereka cari duit, cari harta, membesarkan anak-anak. Akhirnya mereka jahil dalam mencari ilmu. Tuan-tuan, kena ingatkan anak menantu kita. Abah, insyaAllah, mak insyaAllah. Yang lagi kesian tu, dah lah dulu jaga anak besar, sekarang dah jadi atuk, adik dah jadi nenek dah, jaga cucu pula. Kenapa tak pergi Haji? Allah, ni cucu, mainlah dengan cucu kat rumah, jaga cucu pula. Mak dia mana ayah dia? Mak dia kerja lagi, ayah tak balik lagi. Ni mampu 10 kan, mau balik kerja. Jagalah, jaga. Allah bagi amaran yang sangat keras. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Siapa yang buat macam tu, wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Inilah termasuk orang-orang yang paling rugi besok adalah yang menyebabkan harta dan anak pinak durda. Sebab tu kalimat ni kita kalimat yang sebaris. Allah tak sebaris ayat ni. Ya Allah, kita tak tahu mana. Ayat yang tadi yang mula kata innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak pinak itu adalah fitnah. Fitnah tu maksudnya apa? Fitnah maknanya cubaan. Allah cuba kita, Allah uji kita dengan dua benda ni. Satu amwal, satu aulad. Satu harta benda, satu anak-anak. Jadi anak pinak termasuk dalam bab cubaan Allah. Allah uji kita. Harta Allah masuk dalam ujian juga. Ini dua benda ni juga lagi Allah kata fitnah. Fitnah bukan dalam Quran tu maksudnya fitnah yang kita berfitnah. Fitnah maknanya cubaan. Allah uji kita dengan benda ini. Sebab itu kata Nabi tadi, jagalah perintah Allah, nescaya Allah jaga padamu. Macam mana nak jaga perintah Allah? Kena jaga perintah Allah dengan mencari ilmu. Apa sahaja yang Allah perintah, kita nak buat. Yang kedua, jaga larangan Allah, kerana Allah sentiasa di hadapanmu. Kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita jaga, ini Allah suka, ni Allah tak suka, ni Allah kata boleh, ni Allah kata jangan. Itulah maksud takwa. Takwa itu buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Takwa. Kalau takwa nak sumbat pakai toge ke, nak berubah kacang ke, itu takwa. Tak ada takwa. Kata Imam Ali, Sayyidina Ali kata takwa itu pertama buat yang Allah suruh, yang kedua tinggal yang Allah larang, yang ketiga bersedia menghadapi mati. Itu takwa. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah beramal dengan Al-Quran. Itu termasuk takwa. Buat yang Allah suruh, tinggal Allah larang, kemudian bersedia menghadapi maut. Allah, tuan-tuan, mati, tuan-tuan. Kubur terlalu sempit. Sempit sangat kubur kita, tuan-tuan. Kita mati, orang masuk liang lahat. Liang lahat tu
Ada orang dia tengok, Allah sempitnya kubur dia, jangan-jangan Allah sempitkan. Tak, bukan, memang dia sempit macam tu. Dia kata tu nampak kena siksa kubur dah tu, Allah dah sempitkan kubur dia dah. Bukan, kubur tu besar. Dalam kubur tu ada lagi satu lubang, kan lubang separuh badan tu, itu namanya liang lahat. Liang lahat tu bukan kubur. Kubur tu kubur. Dalam kubur tu ada satu lagi lubang kecil je, yang buat korek separuh tu. Kena tengok cerita tu lah. Penggali kubur apa kata dia? Dah lama saya tunggu, dia kata. Mana tak sampai-sampai arwah ni. Dia korek separuh tu, yang separuh tu nak bagi mengiring badan supaya menghadap kiblat. Tuan-tuan, baju pun tak pakai kita, tuan. Kulit semata-mata dibalut dengan 3 helai kain putih. Depan tanah, muka, bawah tanah, belakang tanah, atas orang himpit dengan tanah. Itulah kita besok. Ya Allah, lubang kubur yang terlalu sempit dan tak ada ruang langsung untuk kita. Rapat orang pijak tanah, rapat-rapat. Liang lahat yang kecil itu, belakang dihimpit, cukup-cukup je badan kita supaya jadi cantik, tidak terlentang. Mengiring pula tu menghadap kiblat. Hidung dikenakan dengan tanah, badan kita dihimpit. Bila melangkah orang balik, maka masa itulah datang malaikat yang menjaga kubur. Itulah yang akan disoal besok. Ish, macam mana tu dah ramai orang dah pergi dah. Ramai dah orang yang dah pergi. Sebab tu Nabi kata ada 3 perkara yang bersama-sama dengan hidup kita. 3 perkara yang bersama-sama dengan hidup kita, tapi dia hanya teman kita sementara sahaja. Pertama, harta. Kedua, sanak saudara. Yang ketiga, amalan. Harta, dia hanya teman kita sampai malaikat maut datang. Bila malaikat maut datang saja, harta pun tinggalkan kita. Habis. Dia tak ada teman lagi dah. Kita ada kereta, kita ada rumah mewah, kita ada segala-galanya harta benda kita, duit banyak, sebelum malaikat maut datang. Bila malaikat maut dah datang, puk sentak nyawa kita, harta tinggalkan kita, tak boleh teman kita lagi dah. Sebab itu kalau ada harta, infaklah ke jalan Allah sebelum malaikat maut datang. Kalau malaikat dah datang, nak buat apa lagi dah? Harta tak ada apa dah. Yang tonton simpan duit. Ish, kalau simpan duit dah pergi haji, pergi Mekah, tahan. Ini simpan tak pergi-pergi lagi. Tanah banyak kat Semabuk ni, sampai separuh Semabuk ni tanah dia lah. Ya ke? Mana sawah, mana bukit tu semua dia punya. Pergi haji belum? Belum. Hai, kau nak makan tanah besok? Jualah, pergilah. Ada duit pergi umrah, pergilah. Ni beramal ni. Ni orang nak infak jalan Allah, infaklah sebelum malaikat maut datang. Ish, kalau malaikat datang tu ada, dia datang tak kira malam ni pun boleh. Siapa boleh jamin dia hidup setengah jam ni? Lepas isyak ni dah lagi, boleh? Jamin? Saya insya-Allah ada lagi, tuan-tuan saya tak tahu. Allahu Akbar. Sebelum malaikat maut datang saja, harta bersama-sama dengan kita. Sebab itu dalam bab infak ni, bukan kita punya pun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqna, apa-apa yang Allah bagi rezeki kat kita, bukan rezeki itu kita punya, Allah bagi dekat kita, kita sampaikan dekat Allah. Sebab sampai malaikat dah datang ke kita, harta berpisah daripada kita. Satu, lepas kita mati, sanak saudara akan teman kita. Teman lagi baca Yasin, kapankan, kebumikan, sampai kat kubur ada teman kita. Lepas tu masuk dalam kubur, bye-bye bang, balik dulu. Anak sanak semua balik, tak ada siapa teman kita dah. So yang terakhir, amallah akan teman kita. Sampai bila? No, sampai yaumul mahsyar. Sampai hari mahsyar besok dia akan teman sama kita. Itulah amal. Sekarang ni kita nak amal macam ni. Jadi kita sekarang ni fikir nak cari teman yang boleh beramal. Cari teman yang boleh teman kita sampai hari akhirat itu. Kalau teman dekat-dekat dunia ni, alah, jangan berkawan dia lagi lah. Kalau teman sampai dekat kubur je, cukup-cukup lah. Banyak teman sampai kubur. Tapi teman sampai dalam kubur nak buat sampai tu, siapa dia? Ni yang kita kena
orang tamak lah. Tamak dalam beramal, tak apa. Cukup-cukup lah. Kawan-kawan main dam, kawan-kawan kedai kopi, kawan-kawan tu dah lah, tak apa. Kadang-kadang tengok sekarang ni budak-budak kan sampai cari geng kawan. Geng motor besar, geng mencari harta karun. Ni apa terbaru ni nak mencari harta karun, naik becak pula kat Melaka, naik becak pula. Macam-macam nak cari harta karun. Tak ada kat Melaka, confirm. Karun tu pun dekat Arab dulu. Nak pergi kata benda harta karun, harta karun. Nak terima nak hidup dalam karun. Tahu Nabi kata apa? Barang siapa yang menjaga hak Allah, siapa yang jaga sembahyangnya, dia akan dibangkitkan bersama dengan nur cahaya besok di akhirat. Barang siapa yang tak jaga solatnya, tak jaga sembahyangnya, dia akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, bersama-sama dengan Haman, bersama-sama dengan Qarun dan Ubay bin Ka'ab. Kalau berasa teringin nak jumpa Fir'aun, tinggallah sembahyang. Ayat tu kena buat hadis Nabi sebut tu. Siapa yang tak jaga solatnya, dia akan dibangkitkan besok, dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan juga Ubay bin Ka'ab. Golongan-golongan munafik, golongan bayi Allah paling murka dalam dunia ni, kita akan berjumpa besok. Puncanya tak jaga solat. Sebab itu jaga hak Allah, Allah jaga kita. Jaga larangan Allah, Allah jaga kita. Tuan-tuan, saya pesan dekat diri saya sendiri, bimbang sangat. Kalau waktu celik pun payah nak jaga semayang. Waktu zuhur, waktu asar ni waktu celik lah, waktu mata celik. Maghrib Isya waktu duduk celik juga. Subuh ni, subuh waktu terlelap. Subuh terlelap, Allah, cukup bimbang dengan subuh. Nak tidur malam tengah, ya Allah, subuh esok. Alhamdulillah bagi orang yang Allah mudahkan dia, 4:30, 5 pagi dah bangun siap. Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat boleh ganti Tok Bilal lah. Orang pertama datang buat berzuarah masjid tu, Tok Bilal ke Tok Noja? Imam datang lepas masjid dalam buka lampu dah. Bilal datang awal, buka lampu, gelap lagi. Noja datang awal. Kadang-kadang Noja tak datang. Mulianya orang datang buka lampu rumah Allah pagi-pagi ni, dalam gelap lagi datang lah dia. Siapa boleh challenge dia? Dia tengok suara Tok Bilal, apalah Bilal subuh-subuh ni suara tak sedap langsung, pitching lari. Subuh pun nak jaga pitching. Kau ada tengok subuh boleh? Allah, memanglah serak tak keluar suara subuh. Tu bulan puasa, makan pun belum. Dah azan nak bagi orang lain makan dulu. Ke Bilal makan dulu, dah kenyang dah bawa azan. Dia hanya makan kurma ke minum ais teguk je, nak buat bahasa tekak. Allahu Akbar Allah, nak bagi orang semua makan. Sebab tu sebagian hadis kata imam lebih utama di sisi Allah. Ada sebagian hadis kata, nampak kedua kata Bilal lagi utama di sisi Allah Ta'ala. Ada dua pandangan. Sebab masing-masing mencari keredaan Allah Ta'ala yang hebat. Sebab tu tuan-tuan, orang yang menjaga ini tadi, jaga larangan dan perintah Allah Ta'ala, kelak besok Allah akan jadi. Yang ketiga, Nabi kata, dekatlah kepada Allah di waktu senang, nescaya Allah menolong kamu di waktu susah. Di waktu senang, di waktu susah, di waktu lapang, di waktu sibuk. Alhamdulillah, kalau waktu kita sibuk, kita tak sempat. Kadang-kadang kita travel pergi jauh. Saya pun sampai Kuala Lumpur dengan hujan selebat-lebatnya. Ya Allah, Tuhan aku nak pergi kuliah maghrib ni, semabuk ni, ya Allah. Dekat nilai sampai tak nampak jalan. Sampai lalu highway ni tak pula. Gelap. Salah aku. Allah. Sampai berhenti sekejap sampai ke Senawang. Saya kata dah pening kepala dah. Pening. Gelap. Ni pukul berapa tadi? Pukul 5 lebih. Berhenti. Beli detik situ. Kena dengan jenah satu, cerah mata balik. Sambung balik jalan. Kena hujan pula, sakit kepala pula malam ni, tak pergi kuliah lagi ni. Jalan ni sampai nak sampai Alor Gajah, selebat-lebat lagi hujan. Allahu Akbar. Hujan lagi lebat ni. Dalam keadaan kita sibuk begitu, dah tentulah perkara-perkara sunat banyak kita tertinggal. Orang lain dapat sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah,
Orang lain dapat sembahyang awwabin, orang lain dapat sembahyang witir 3 rakaat. Sebab itu sebagian ulama kata, kalau kita dalam musafir, kita boleh sembahyang sunat dalam kenderaan. Sebab nak jaga sunat ni, alhamdulillah, waktu aku senang, waktu aku lapang, waktu aku tak ke mana-mana, aku jaga amalan-amalan sunat. Tuan, waktu lapang jaga amalan sunat. Maghrib ke Isyak jaga awabin ma'al hifzi iman. Sembahyang awabin dan menjaga iman. Banyak orang tak jaga. Kan tak tahu. Tak ada orang sembahyang tak sembahyang duduk berbual. Kita ada orang sembahyang apa tu? Jangan-jangan kantor sembahyang subuh tak? Dia buruk sangka je ke orang. Kan tengok tangan ke Allah mahdini fi man hadai. Oh dia lah tu. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang sunat, dia tu ba'diyah yang muakkad. Ba'diyah tu muakkadah, yang dituntut. Bukan main-main punya sembahyang sunat tu. Kita start lah muakkad tu, kita dah macam wajib kat kita. Lepas sembahyang tu, sembahyang sunat awwabi ma'al hifzi iman. Boleh 2 sekali, sembahyang awwabi dan menjaga iman. Takkan tak pernah dengar. Pernah dengar tak? Pernah Ya, ramai ustaz datang ni ke pertama kali tengok macam terpinga-pinga. Jaga insya-Allah. Di dalam keadaan kita sibuk travel je terus kata Allah tak sempat. Sembahyang dalam kereta. Sembahyang dalam kereta. Sampai bawa kereta pun boleh sembahyang. Tak payah angkat tangan Allahu Akbar bam depan tu. Allahu Akbar. Sembahyang. Syaratnya ada sembahyang lah. Jangan sembahyang tak ada sembahyang tak. Ada sembahyang, tak ada najis, macam biasa lah. Kalau kasut slipper, kasut kita tu ada najis, cabutlah kasut tu, tekan minyak macam biasa. Allahu Akbar. Sami-Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom, assalamualaikum. Yang pergi pusing tu buat apa? Tengah-tengah rokok, kona. Allahu Akbar. Allah. Sembahyang menghormati waktu. Kenalah buat. Dah kita dengar banyak dah. Sembahyang menghormati waktu, tak ada sembahyang. Kita tak ada wudu, kita cuma hormat waktu saja. Allahu Akbar. Dalam kenderaan sama kita bawa ke, kita penumpang ke, jagalah waktu-waktu ni. Tengok dah azan maghrib. Allahu Akbar. Maghrib ni kita dalam perjalanan belum sampai ke tempat kita pergi jauh. Driver pelautan Pahang ke Kelantan ke Johor ke mana. Nak jumpa surah tak dapat nak berhenti. Sembahyang tanpa wudu, tak ada apa pun. Allahu Akbar. Sembahyang menghormati waktu. Siapa yang menjaga dengan Allah, Allah jaga dia besok. Macam itulah menjaga dengan Allah. Jaga apa-apa saja kita takut terlanggar. InsyaAllah masa kita sibuk ni, kita malam-malam kan kita letih tak sempat, kita singgah sembahyang Isyak di mana-mana perjalanan. Kita singgah di sembahyang di satu tempat masjid sembahyang Isyak, jamak kasar. Maghrib jamak kasar semua siaran. Lepas tu kita pun sama berjalan. Allah, witir tak sempat lagi. Sembahyang witir dalam kereta. Ni sembahyang yang kena ada wuduk lah. Duduk belakang boleh, lagi senang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai witir 3 rakaat sampai rumah boleh tidur. Sembahyang sunat. Sembahyang tarawih boleh. Sembahyang tarawih nak kereta. Allahu Akbar. Sembahyang sunat. Tarawih. Seorang imam, seorang makmum. Siapa jadi imam? Belah kanan, makmum lah. Belah kiri kan. Kursi tu ke depan sikit. Kat cermin. Allahu Akbar. Apa kat terpilat orang tu tengok dia orang. Ni kompom syiah dia kata. Si mengaji tidak. Tu bila kita tengok orang tak betul, kita kata syiah. Ni kata mana punya pahaman. Sembahyang sunat boleh. Tak ada hal punya. Itulah tengok tu ulama-ulama ni macam tu ya Allah. Selesai. Tak ada susah dekat dia. Mudah sangat. Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Islam mengaku sangat mudah. Jadi peluang untuk ibadah ni nak jaga hukum Allah di mana-mana saja. Jagalah. Tentunya pakaian kita kena bersih, jaga aurat kita. InsyaAllah kita boleh ibadah. Dekatlah kepada Allah di waktu kamu senang, nescaya Allah tolong kamu di waktu kamu susah. Tuan-tuan, ini juga termasuk dalam ibadah kurban. Ini ibadah kurban yang kita buat ni, alhamdulillah, siapa yang keluarkan duit untuk dia kurban, alhamdulillah. Jangan bawa daging sudah. Masjid ni buat kurban. Buat
Berapa ekor? 12 ekor. Masya Allah. Orang kaya macam keboja lah. Kira lah, saya cukup sedih masjid tak buat korban. Tak ada korban. Saya kata, tak jahil no, sampai tak ada. Apa dah sampai tak ada korban masjid? Takkan tak ada orang nak korban? Sebab tak pernah buat. Kita tak ada orang nak kelola. Buat tengok ada lah orang. Allah kirimkan orang ramai. Saya hari itu serang dari Melaka sampai Muar Pusir masuk dalam kampung. Saya suka tengok masjid-masjid. Oh, no, tengah sembelih. Semua selalu tengah sembelih. Kita jalan ke kampung-kampung tengok. Alhamdulillah, ramai. Seronok tengok syiar Allah Ta'ala tu. Itu pesen saya suka orang tengok orang korban. Kalau ada yang sendirian buat sembelih kat keluarga, kat rumah, kumpul adik-beradik buat, silakan. Waktu kamu senang, waktu kamu ada duit, Alhamdulillah, kita dapat korban. Kelak Allah akan tolong kamu di waktu kamu susah. Bila? Di akhirat besok kita susah kan? Akhirat besok kita susah. InsyaAllah hari ni kat dunia kita tak senang. Ada duit sikit kita keluarkan, ikut kemampuan. Yang mampu 480 silakan. Yang sampai 520 satu bahagian pun ada, silakan. Yang bawah sikit 400.5 silakan. Yang bawah lagi 270 isi korban Kamboja pergi. Ada lagi 220. Offer lah masing-masing. Saya bagi tahu nombor yang bujang-bujang muda-muda tu, mai siapa nak korban mai. Saya pun lembu 1,500. Ha, Ustaz 1,500? Iya. Di Kamboja bagi dapat, Alhamdulillah. Anak-anak muda dapat pulang korban. Dia nak korban 450, gaji dia pun bagi 2 je. Bagi 2 dah tinggal separuh. Tak makan, dia kata korban sungguh kali ni. Bagi yang 200, ikut masing-masing. Yang takut ni dia punya faham, tahun lepas dah korban dah Ustaz, tahun ni tak payahlah. Oh, dia ingat korban tu sekali seumur hidup. Yang sekali seumur hidup tu akikah. Korban tiap-tiap tahun kena korban, ikut kemampuan. Waktu kamu senang, keluarkan duit ke jalan Allah. InsyaAllah besok waktu kamu susah, Allah akan tolong kamu. Dengan syarat buat kerana Allah, bukan kerana nak dapat daging korban. Dah habis korban, dah cerita daging korban pula. Ada ke Ustaz? Saya baca dalam hadis. Soalan. Saya baca dia kata untuk orang yang korban tu 1/3 untuk dia. Kan saya tanya, mana bahagian saya? Itu ambil tumpul tu bagi pada dia. Saya pun nak bahagian daging korban. Kalau nak daging, pergi pasar borong. Jangan korban. Korban ni ibadah kepada Allah. Bila dah bagi saja duit, serah. Kita nak sedekah daging kepada siapa-siapa saja. Memang ada bahagian kita 1/3. 1/3 tu untuk disedekahkan. Kalau nak balik rumah, tu saya kata tadi, ambil 450 tu, pergi pasar borong, dapat berkilo-kilo balik rumah. Jangan sibuk daging. Daging tu bila dah kemelih, adalah daging itu. Orang bagi 1 kilo pun tak apa, orang bagi 2 kilo pun tak apa, orang tak bagi pun tak apa. No problem. Sebab kita niat nak sedekah, bukan nak daging. Tapi masyarakat sekarang ni dah bincang pasal daging lah. Dia dah habis tak ada apa nak buat, bincang pasal daging. Duk tanya tu lah, bahagian tu, beberapa bahagian ni saya rasa geram penuh. Geram sungguh dia bincang pasal daging ni. Stop bincang pasal daging. Dah bagi duit sedekah untuk korban, sebab korban tu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebanyak mana ada bulu binatang itu, Allah ampunkan dosa. Macam mana terpercik darah itu, begitulah dosa kita Allah cabut keluar. Allah ampunkan dosa kita macam darah mancur tu, macam itulah keluar darah dosa-dosa kita. Dengan ikhlas kepada Allah, kita amal kalau kita korban. Belum pun darah begitu laju mancur sampai ke tanah, belum sampai ke tanah lagi, cecah tanah pun belum, Allah dah ampunkan dosa-dosa kita. Begitu hebatnya orang yang korban lillahi ta'ala. Jadi kalau bincang pasal daging tak selesai. Ni kulit siapa punya, ni tanduk siapa punya. Ada pula order ekor tu baik kat saya dah lama tak makan sup ekor. Itu ambil ekor pagi lipat belakang. Ada pula order ni kaki yang sebelah ni, kami ada 4 bahagian. 4 bahagian nak beranak kami, yang bahagian kaki sebelah tu jadilah apa, kat belakang tu bayak kami. Order pula tu kalau ada mesin nak potong tu, potong dia sekali dengan mesin-mesin. Tak ada order. Nak daging ni dah tak ada. Nak bahagian ni lah, batang pinang lah, nak bahagian ni lah, tak ada. Orang bagi ambil sudah, tak bagi pun tak apa.
Ada pula suruh anak berbaring 2 kali. Sekali pergi dapat 1 kilo, 2 kali dapat 2 kilo. Baring 4 kali dapat 4 kilo. Kau nak makan daging ke? Ada pula lagi, ni lah tu pelik lah. Orang yang korban tu pergi Mekah. Jadi kita simpanlah daging dia ni. Hari korban dia tu kat Mekah. Bila ni daging tu macam ni, tunggu dia balik Mekah untuk kita bagi kat dia. 4 bulan, 40 hari pergi Mekah, daging tu beku. Tunggu nak bagi kat dia. Apalah bengong tu. Tak payah tunggu masak makan je lah. Tak ada tunggu bahagian-bahagian dia. Kalau dia nak balik Mekah, nak hendak besok, bagi tahu dia pergi mana? Pasal burung. Tak pandai dah. Tak payah tunggu. Ni benda makan, bukan boleh tunggu. Sampai 40 hari macam daging dia tu lagi. Kita lentum dah. Pergi makan, masak makan. InsyaAllah, jangan bincang pasal daging. Jangan bincang pasal apa-apa yang kita infakkan ke jalan Allah. Khalash bafi. Jangan bincang lagi. Habis cukup sampai dekat tu je. Dah bagi, sedekah habis. Sebab niat kita nak sedekah kepada jalan Allah. Bila dekat lagi pada Allah, Allah bagi. Ramadan dengan puasanya, tu cara dekatkan diri kepada Allah. Allah bagi haji dengan orang pergi manasik haji tu berjalan, tu cara dia dekat diri dengan Allah. Orang berhaji. Kita dekat tak begini, Allah bagi pula dengan puasa sunatnya, dengan korbannya. Itu cara dekat diri kepada Allah. Ni Muharram tak lama lagi, Allah bagi lagi cara. Semua itu cara-cara dekat dengan diri dengan Allah. Kalau kita mencari jalan dekat dengan Allah, kan Allah kata, selangkah engkau berlari, 10 langkah aku datang, sejengkal, selangkah, sedepa. Macam itulah Allah. Sikit je kita keluarkan, Allah ganti balik berkali-kali ganda. Min haitsula yahtasib. Tak terhingga banyaknya Allah ganti besok. InsyaAllah. Sikit lagi. Allah kata, jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Jika tolonglah kepada Allah. Jika engkau mintalah kepada Allah. Jika tolonglah kepada Allah. Ini Nabi sendiri yang ajar kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau nak minta dengan Allah. Nak minta tolong dengan Allah. Minta apa? Nak minta apa dengan Allah. Nak minta tolong lagilah dengan Allah. Ni tuan-tuan yang kerja dekat pegawai, jadi pejabat, kerja bisnes, kontraktor, apa pun minta dengan Allah dulu. Anak-anak nak pergi universiti, doa, ya Allah ya Tuhanku. Lapor dengan dia dulu. Petang ni ya Allah, aku nak hantar anak ke Kuala Lumpur ya Allah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkan segala urusan aku ya Allah. Lapor dulu dengan dia. Salahnya kita tak melapor dengan Allah. Kita menghalang itu je. Ya Allah, petang ni ada mesyuarat ya Allah, aku mohon ya Allah, Allahumma rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamin bil khair. Bagi tahu dengan Allah petang ni ada apa-apa pun, sebab kita janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu berdoa, jangan tinggalkan doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan tinggalkan doa itu supaya Allah, kita kuatkan diri kita dengan mengingati Allah. Tolong aku ya Allah untuk mengingatimu ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk mengingatimu ya Allah. Sebab kita tak kuat. Jadi kita nak buat apa-apa pun minta dengan Allah dulu. Kita nak pergi mana? Saya nak datang ceramah. Ya Allah, malam ni aku nak ceramah kat Masjid Semabuk ya Allah. Allah tahu tak semabuk tu kat mana? Takutlah Allah tak tahu dah kan. Kita nak minta, ya Allah, aku nak buat projek ni ya Allah. Allah tahu tak projek aku tu? Ya Allah, aku nak pergi Temerloh ya Allah. Allah tahu tak Temerloh tu kat mana? Ya Allah, apa saja Maha mengetahui. Dah tentulah dia sebagai empunya dunia alam ini, kita ni hak milik dia. Dah tentulah dia nak kita melapor dengan dia. Sayangnya kita sombong. Kita sombong rupa-rupanya dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Kita merasakan kita boleh buat. Kita rasa kita boleh buat tanpa Allah. Buktinya kita tak minta tolong dengan dia, kita tak cerita dengan dia, kita tak bagi tahu dengan dia, kita tak report dengan dia, kita tak lapor dengan dia. Itulah kita rasa kita hebat.
Sebab itu kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, selagi kamu merasakan kamu hebat, selagi kamu rasakan kamu mampu boleh buat, berarti kamu belum lagi menjadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah tu macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Selagi kita rasa kita mampu, kita belum jadi hamba Allah. Berat ni. Ini mengaji tasawuf lagi berat juga. Dengan bahikab lagi lah. Nak jadi hamba Allah, kita rasa kita mampu, kita rasa kita boleh balik rumah kerang, kita rasa kita boleh bawa motor kerang, kita rasa kita boleh bawa kereta kerang, kita belum jadi hamba Allah. Sebab kita rasa kita mampu. Sedangkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dia apa doa makan yang motor, Allahumma barik lana. Naik kereta, Allahumma barik lana. Dia apa doa makan yang mana ni? Itulah doa kita berserah kepada Allah. Maha suci Allah yang membaju kita. Kita tak tahu masa bila kaki tekan brek, masa bila kaki kita tekan minyak, masa bila kaki kita boleh tekan clutch, masa bila brek emergency kita datang. Dari mana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus berdoa, serah pada Allah, minta Allah bantu. Kalaulah begitu kita ada hubungan kita dengan Allah, insya-Allah hebat hidup kita. Sebab itu kata Allah, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Kamu akan ditimpa kehinaan dimanapun kamu berada, melainkan orang yang menjaga dua perkara, habli minallah wa habli minannas. Jaga hubungan dengan Allah, selalu report dengan Allah, selalu lapor dengan dia, putus hubungan kita dengan dia. Apapun, ya Allah, aku nak pergi sembahyang asar, ya Allah, aku mohon ya Allah, mudahkan ya Allah. Seronoknya lapor dengan Allah. Tak ada benda yang boleh hebat dalam dunia kalau kita sentiasa berlepak dengan Allah. Latih anak-anak nak pergi sekolah. Anak kita nak periksa ni, nak periksa ke dah periksa dah? Ada yang periksa dah nak periksa kan? Lapor dengan Allah, ya Allah, anak aku nak periksa ya Allah. Kita lapor dengan Allah, anak kita entah apa jin dah. Tu yang kadang buat sembahyang hajat tu, mak bapak datang sembahyang hajat, anak apakah hajat pun tidak. Saya juga geram, mana budak nak sembahyang hajat tu mana? Panggil baru, ada tak tu. Ini mak bapak datang hajat, anak tak mana hajat tu tak tahu dia. Lapor dengan Allah. Jadi kita latih anak-anak pergi sekolah, nak doa, bagi tahu dengan Allah, hari ni ada exam paper matematik. Allah tahu tak matematik tu apa? Allah punya semua. Akallah dia tak tahu apa-apa benda. Lapor dengan Allah, ya Allah, hari ni ya Allah, aku nak periksa sayang ya Allah, tolong ya Allah. Itu kita minta dengan Allah. Barang siapa menjaga hubungan dengan Allah, Allah muliakan hidupnya. Jadi yang terakhir disebut bahawa jika kau minta, maka mintalah kepada Allah. Jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Sebab Allah akan menjaga kita. Telah kering apa yang ditulis oleh qalam dalam Lauh Mahfuz tentang apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka kalau umpama makhluk semuanya akan membuat sesuatu yang berguna bagimu, yang ditakdirkan Allah bagimu, mereka tidak dapat berbuat. Apapun orang nak buat baik kat kita, dia pasti tidak akan boleh buat tanpa keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian pula jika mereka berusaha akan mengganggu engkau dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atasmu, tidak dapat mereka berbuat itu. Tak akan boleh buat. Beramallah kepada Allah dengan syukur dan yakin. Dan ketahuilah bahawa sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu sangat baik. Dan kemenangan itu berserta dengan kesabaran. Kemenangan bersama-sama dengan kesabaran. Kelapangan bersama di samping kesukaran. Kalau orang nak berjaya, syarat dia mesti kena sabar. Ini nasihat-nasihat yang sangat baik yang Rasulullah berikan kepada Sayyidina Ibn Abbas. Tidak ada orang boleh berjaya tanpa kesabaran. Bagi nak tahu anak-anak nak berjaya kena sabar. Kita belajar pun berapa tahun. Ya, abah belajar ke sekolah rendah, ke sekolah menengah, sambung menengah, sambung lagi, sambung. Baru boleh berjaya. Kalau tanpa sabar, tidak ada kemenangan. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah sekarang itu dulu. Boleh kalau ada apa-apa soalan, kalau kita nak, bukan soalan pun boleh, nak share, nak bagi pendapat pun boleh. Ada masa 2-3 minit, silakan kalau ada.
tak ada orang semabuk malu-malu. Alhamdulillah. Kalau tak ada, amin, lega saya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.